Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan yang kedua, seramai 6 orang. Saya, Mariam Nadirah binti Badrul Alam, nombor metrik 20 BS 02036. Saya, Nur Iliana Taqwa binti Cik Suhaimi, nombor metrik 20 BS 02039. Saya, Nur Syazwani Izzati binti Muhammad Rafi, nombor metrik 20 BS 0242. Saya, Wan Nurhanin binti Wan Saleh, nombor metrik 20 BS 02043. Saya, Wan Nurul Ain binti Wan Azhar, nombor metrik 20 BS 02051. Nama saya Siti Nur Nabilah binti Muhammad Azhar, nombor metrik 20 BS 02053. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang diberikan iaitu 5 iklan komersial dan sumbangannya yang telah mengangkat tema hubungan etnik yang lebih baik di Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin menunjukkan satu persoalan. Adakah keberkesanan komunikasi memberi kesan terhadap hubungan etnik? Maka kami menjawab dengan ya, benar. Apabila keberkesanan komunikasi dilakukan dengan baik, maka akan memberi kesan yang positif terhadap hubungan etnik. Maka, pelbagai usaha telah dilakukan bagi mencapai hipotesis tadi. Antara salah satu usahanya ialah dengan menggunakan perantara iaitu iklan komersial untuk menyuntik semangat perpaduan dalam hubungan etnik, khususnya di Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, iklan bermaksud satu pemberitahuan kepada orang ramai melalui media seperti radio, televisyen, surat khabar dan lain-lain. Manakala komersial pula sering dihubungkaitkan dengan usaha pemasaran barangan atau perkhidmatan daripada syarikat atau organisasi swasta. Justeru, dalam konteks perbincangan hubungan etnik ini, iklan komersial berperanan untuk menyebarkan mesej dan mengajak orang ramai untuk mengharmonikan hubungan antara etnik. Seterusnya, kita masuk pada contoh-contoh iklan komersial yang berteraskan integrasi etnik. Iklan yang pertama adalah daripada Maxis yang bertajuk It's Okay We Are Family. Iklan ini dikatakan agak melucukan di mana jalan ceritanya berkisahkan tentang keramahan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan kaum apabila berjumpa dengan seseorang individu. Ia menampilkan seorang lelaki Mak Saleh yang bernama Tim Syah yang hairan dengan sikap orang Malaysia yang memanggil antara satu sama lain dengan penggunaan macam, makcik, abang dan sebagainya. Kawan-kawan sekerjanya yang merupakan rakyat Malaysia berkata, jika kita memanggil orang yang tidak dikenali dengan panggilan kekeluargaan, mereka bukan lagi orang yang kita tidak kenali. Akhirnya, dia mengerti tentang keramahan rakyat Malaysia dan mula menyesuaikan diri dengan memanggil panggilan sebegitu juga. Macam. Can I know? Fun? Elder brother? So, you call strangers family? Yes. It's not. We are the strangers. So, I started some name calling of my own. Anet, what did you know? Seterusnya, iklan ini adalah iklan kemerdekaan yang disediakan oleh Petronas yang memaparkan kenangan 3 orang sahabat yang berlainan bangsa iaitu Chua, Arun dan Mael. Ia mengisahkan apabila Mael mengutuskan surat kepada 2 sahabatnya setelah lama berpisah dan mengimbau kembali kisah persahabatan mereka semasa sambutan kemerdekaan. Ketika itu, mereka dalam perjalanan ke Stadium Merdeka untuk menyertai sambutan Hari Kemerdekaan. Namun dalam perjalanan, Arun keciciran gambar bapanya yang sudah meninggal dunia. Jadi mereka bersama-sama pergi mencari gambar tersebut. Kerana itu, ketiga-tiga sahabat ini terlewat tiba di stadium dan tidak dapat menyertai sambutan bersejarah itu. Namun, kisah pengembaraan mereka ini kekal dalam ingatan, seperti kisah persahabatan mereka bertiga, Mael, Chua dan Arun, walaupun berlainan bangsa. Assalamualaikum. Hello. Are you Ismail's granddaughter? Oh, ya, tunggu kejap. Apa? Seterusnya, iklan keluaran Petronas yang bertajuk Piala Taman Thomas ini memaparkan kisah 5 sahabat yang bernama Joseph, Hakim, Ahkyong, Anang dan Ariti yang mana mereka merupakan 5 sahabat rapat yang ingin merebut gelanggang badminton dengan 2 orang pakcik kejiranan. Dalam kisah ini, 2 pakcik tersebut telah mendominasi gelanggang badminton tanpa sempat mereka berlima bermain. Oleh itu, Arati, sahabat mereka telah membuat perjanjian antara satu sama lain untuk bertanding bagi menentukan siapa yang layak untuk menggunakan gelanggang tersebut. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang mendapat 3 mata akan mendapat gelanggang dan yang kalah pula
perlu melakukan 100 kali ketuk penampi. Namun begitu, malangnya mereka tidak berjaya. Joseph yang telah tewas bermain telah pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan putus asa. Namun begitu, rakan-rakannya tetap memberikan sokongan kepada Joseph untuk terus berlawan tanpa berputus asa seperti mana idola badminton yang mereka kagumi. Akhirnya, rakan sepasukannya berjaya menaikkan semula semangat Joseph untuk meneruskan permainan dengan semangat yang berkobar-kobar. Dan gelanggang itu telah berjaya mereka miliki. Seterusnya, yang mana iklan Telekom Malaysia Hari Raya memaparkan seorang wanita yang bernama Sofia iaitu untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan yang mana ia berkaitan dengan rezeki yang dikongsi lebih diberkati. Sofia ini adalah seorang yang berhati mulia. Sofia juga tidak suka kepada pembaziran. Sofia juga seringkali mengambil lebihan makanan serta minuman yang tidak kehabisan dan memberinya kepada golongan yang memerlukan sehinggalah Sofia ini sering menjadi sindiran rakan sepejabatnya terhadap perbuatannya yang selalu mengambil makanan serta minuman yang tidak kehabisan. Selepas waktu bekerja, Sofia juga meluangkan masanya dengan memberikan makanan dan minuman kepada orang dan makan bersama-sama mereka untuk berkongsi rezeki. Sampai suatu ketika, isteri kepada majikannya ternampak Sofia yang sedang memberi makanan kepada orang yang dalam kesusahan. Kemudian, akhirnya perbuatan Sofia itu menjadi keinsafan buat rakannya serta majikannya supaya berkongsi rezeki maupun juadah kepada orang yang memerlukan. Okey, untuk iklan yang terakhir iaitu iklan yang disediakan oleh RHB Group sempena bulan kemerdekaan yang ke-62 pada tahun 2019 yang lalu. Tajuk iklan ini ialah Ketepikan Perbezaan Warna. Iklan yang berdurasi 1.45 saat ini pada permulaannya ia telah menggambarkan tentang beberapa kumpulan ataupun kelompok yang memakai pakaian yang berbeza mengikut warna yang berbeza. Okey, kita lihat dekat sini ada 4 gambar bersamaan dengan 4 situasi yang berbeza. Situasi yang pertama ialah situasi apabila seorang budak lelaki berbangsa Cina yang memakai pakaian yang berwarna kuning sedang memandang sekumpulan kanak-kanak berbangsa Melayu yang berbaju biru sedang bermain-main bersama di padang. Okay, kita tengok pula pada situasi yang kedua apabila sekumpulan masyarakat yang berpakaian oranye sedang membantu seorang lelaki yang mengalami kemalangan motor akibat dilanggar oleh sebuah kereta mewah di hadapannya. Terusnya situasi yang ketiga, di sini permulaannya apabila dua orang lelaki berbangsa India yang memakai pakaian yang berwarna hijau baru saja masuk ke dalam komuter. Setelah itu, beberapa kelompok yang berpakaian warna merah jambu telah memandang serong serta menjauhkan diri daripada ingin mendekati dua orang lelaki berbangsa India tersebut. Okey, yang terakhir ialah situasi yang keempat. Situasi apabila seorang lelaki yang berpakaian warna merah dalam keadaan yang tergesa-gesa ingin menaiki lift. Tetapi apabila ia sedar yang di dalam lift tersebut terdapat beberapa kelompok yang berpakaian yang warna biru, lalu ia terus memalingkan dirinya daripada ingin masuk ke dalam lift tersebut. Secara kesimpulannya, ketepikanlah perbezaan warna untuk menjadi sebuah negara yang maju dan ketepikanlah perbezaan pendapat supaya hati perpaduan dihayati sepenuhnya. Seterusnya, sumbangan iklan komersial terhadap iklim hubungan etnik. Antaranya, iklan komersial seperti ini dapat membantu memupuk semangat kebanggaan dalam kepelbagaian dalam diri individu dan masyarakat. Menyaksikan keharmonian dalam kepelbagaian kaum itu perlu menjadi satu kebanggaan yang harus dikekalkan, tidak kira pada golongan atasan atau golongan bawahan. Kedua, iklan juga memberi pendedahan awal tentang pengetahuan asas mengenai budaya, bahasa dan adat resam pelbagai etnik kepada masyarakat. Melalui pendedahan ini, ia membolehkan masyarakat menerima kepelbagaian ini dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan warna kulit. Dengan ini, secara tak langsung, masyarakat dapat mempelajari budaya dan kepercayaan kaum lain dan ia mendorong kepada negara yang aman dan harmoni.
Di dalam perbincangan ini, ada beberapa cadangan yang dapat diusulkan bagi meningkatkan hubungan etik di Malaysia supaya iklan ini berperanan dalam memupuk semangat perpaduan dan mengekalkan keamanan yang berterusan. Jadi, peranan yang pertama adalah daripada segi media massa maupun media cetak. Pada era globalisasi ini, peranan media massa maupun media cetak hendaklah memberi kerjasama dalam menyiarkan iklan yang positif, iaitu seimbang dengan menjaga sensitiviti agama, bangsa, kaum maupun ekonomi. Justru itu, bagi meningkatkan peranan media massa ini ke arah yang lebih perpaduan adalah dicadangkan untuk perbanyakkan dan pertingkatkan kualiti mesej perpaduan negara, terutamanya melalui berita, isu semasa dan lain-lain. Kerana penerimaan daripada pendengar maupun penonton terhadap media massa maupun media cetak ini adalah berubah dari masa ke semasa. Jadi, peranan media massa ini ataupun media cetak ini haruslah mengembalin tenaga bersama-sama bagi meningkatkan lagi hubungan etik di Malaysia. Seterusnya, cadangan lain bagi iklan yang dapat diusulkan bagi meningkatkan lagi hubungan etnik di Malaysia adalah dengan masa siaran iklan. Kebiasaannya, iklan yang berunsurkan perpaduan ini kerap ditayangkan pada waktu tertentu sahaja. Contohnya, sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Raya Cina, Hari Raya Deepavali. Jadi, oleh itu, pelbagai jenis iklan yang akan ditayangkan pada masa itu. Dan iklan-iklan ini akan memenuhi ruang kaca televisyen di rumah masing-masing. Justru itu, media wajar dan perlu menayangkan iklan sebegini sepanjang masa supaya warga Malaysia lebih peka dan menghayati tentang erti perpaduan. Seperti yang kita tahu, televisyen ini merupakan medium komunikasi yang paling berpengaruh. Jadi, medium ini adalah salah satu cara yang paling sesuai untuk media memainkan peranannya. Tambahan lagi, keberkesanan akan turut meningkat dan berupaya dalam meningkatkan hubungan etnik di Malaysia. Akhir sekali adalah peranan kerajaan. Baik, kerajaan juga berperanan penting dalam bersama-sama meningkatkan hubungan etnik serta perpaduan di negara kita. Dan pihak kerajaan juga memandang serius berkenaan dengan hal ini. Buktinya, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional iaitu JPNIN telah ditubuhkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Jabatan ini merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam memelihara, mengekal dan meningkatkan perhubungan antara kaum ke arah perpaduan nasional. Jabatan ini juga telah menjalankan tanggungjawabnya melalui berbagai-bagai program seperti program rukun tetangga, skim rondaan sukarela dan juga tabika perpaduan. Namun, tidak cukuplah sekadar usaha media massa dan media cetak dalam usaha mempromosikan dan mempamerkan integrasi internet di kalangan penduduk Malaysia. Oleh itu, dicadangkan supaya jabatan ini bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia lagi usaha iaitu dengan memperbanyakkan lagi iklan-iklan perpaduan agar urusan bagi penyatuan kaum akan menjadi lebih ringan dan mudah dilaksanakan kerana kerajaan merupakan tulang belakang dalam sebuah negara. Jadi itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.